Salam sejahtera Malaysia. Saban hari, hampir setiap hari kita mendengar isu tentang rasuah, kes rasuah berkaitan dengan penahanan dan juga beberapa individu yang direman, tangkapan ataupun rasuah di laut lah berkaitan dengan bot-bot nelayan, rasuah di darat, rasuah di langit. Banyak sangat rasuah. Akhirnya saudara-saudara, kita mendengar bahwa isu Jana Wibawa, Presiden Bersatu menjadi suspek. Dan Wan Saiful Wanjan yang didakwa meminta dan menerima rasuah telah dipecat. Maafkan saya, bukan dipecat, meletakkan jawatan. Dan menurut Muhyiddin Yassin itu adalah untuk kebaikan parti. Dan Adam Radlan pun sama, mendapat pendakwaan yang sama, didakwa meminta dan menerima rasuah. Manakala Tengku Zafrul pula dijadikan sebagai saksi untuk isu Jana Wibawa. Saudara-saudara, hari ini kita melihat di bahagian UMNO pula. Terdapat satu berita hari ini yang saya nak sampaikan, satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan kepada Anda. Berkaitan dengan rasuah juga, tak habis-habis rasuah. Hari ini pula, satu keputusan mengejutkan. Ini memang satu keputusan yang sangat-sangat mengejutkan seluruh Malaysia, seluruh UMNO khususnya. Bekas Ketua UMNO bahagian Pandan kekal di penjara 8 tahun, denda hampir RM1 juta. Siapakah individu ini? Oke, kita teruskan. Mahkamah Rayuan hari ini, yaitu berita bertarik pada Mac 2, 2023. Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan hukuman penjara 8 tahun dan denda RM977 juta terhadap bekas Ketua UMNO bahagian Pandan, Abdul Ghani Ismail, atau 10 pertuduhan menerima rasuah membabitkan RM193.512 di antara Mei 2006 hingga Mac 2007. Panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Hanipa Farikullah sebulat suara memutuskan demikian selepas menolak rayuan akhir Abdul Ghani yang berumur 56 untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadapnya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, keputusan Mahkamah Rayuan ini pasti menggemparkan Malaysia dan saya boleh kata amaran kepada individu-individu ahli politik dan siapa saja di muka bumi ini yang terlibat berkaitan dengan isu rasuah. Kenapa saya kata ini adalah amaran? Disebabkan ini sudah menjadi bukti bahwa sesiapa yang bersalah, ini kan pula yang terlibat dengan rasuah, tetap akan dikenakan tindakan. Tidakkah keputusan Mahkamah Rayuan ini menggegarkan lutut, menakutkan ataupun memberikan satu amaran besar kepada individu-individu yang terlibat rasuah? Saudara-saudara, dalam berita ini, dalam penghakiman, Hanipah berkata, sebahagian besar alasan penghakiman Mahkamah Tinggi adalah tidak relevan dengan fakta bagi 9 pertuduhan menerima rasuah, maka pandangan Mahkamah Tinggi sudah tentu memprejudiskan perayu. Bagaimanapun, beliau berkata, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk mendengar semula rayuan berdasarkan keterangan di Mahkamah Session. Setelah meneliti rekod rayuan dan semua keterangan serta ulasan penghakiman Mahkamah Session, kami dapati keputusan Mahkamah Session boleh dipertahan dan tidak terdapat apa-apa kekhilafan oleh Mahkamah Session yang memerlukan campur tangan oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Akhirnya, saudara-saudara, berkaitan dengan rasuah juga bekas Ketua UMNO bahagian Pandan kekal di penjara 8 tahun, denda hampir RM1 juta. Dan akhirnya Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan hukuman penjara 8 tahun ini dan denda hampir RM1 juta kepada bekas Ketua UMNO terhadap bekas Ketua UMNO bahagian Pandan, yaitu Abdul Ghani Ismail. Apa komen Anda? Adakah Anda setuju dengan kenyataan saya, ulasan saya bahwa ini adalah satu amaran kepada individu-individu yang terlibat rasuah di Malaysia hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia.
Akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, setelah saya meneliti satu berita ini, artikel yang panas hari ini, yang menunjukkan Perdana Menteri Malaysia telah menyaman seorang ahli parlimen. Saya boleh kata, ini adalah satu tindakan musuh yang cuba menjatuhkan Perdana Menteri di dalam awal kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Akhirnya, cubaan untuk menjatuhkan ataupun menggulingkan Anwar Ibrahim gagal dan beliau akhirnya disaman. Kita tahu isu baru-baru ini berkaitan dengan Wan Saiful Wanjan yang telah didakwa, yaitu meminta dan menerima rasuah, dan pada akhirnya pemimpin-pemimpin daripada parti ataupun daripada pemimpin yang bekerja sama bersama dalam parti Wan Saiful, yaitu Bersatu, akhirnya bersuara. Saudara-saudara, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaman ahli parlimen Pendang. Hari ini, Perdana Menteri telah memfailkan saman terhadap ahli parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim, yang didakwa membuat kenyataan fitnah terhadap Perdana Menteri. Saman itu yang difailkan oleh Anwar, yang juga pengurusi Pakatan Harapan, menerusi Tetuan SNE and Partners selaku plaintiff dengan menamakan Awang sebagai defendant tunggal. Awang juga dikatakan mengeluarkan kenyataan fitnah apabila mendakwa sikap pendendam Perdana Menteri berhubung pendakwaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan Tun Dr. Mahathir. Dan akhirnya, Perdana Menteri Malaysia tak puas hati dengan kenyataan dan meminta Awang Hashim untuk menarik kenyataan beliau. Akhirnya beliau disaman hari ini. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Oke, saudara-saudara semua, berdasarkan pernyataan tuntutan, Anwar berkata, defendant dengan sengaja memfitnah, walaupun plaintiff sudah menafikan secara terbuka dan pada realitinya tidak mencampuri tugas serta kuasa agensi penguatkuasaan dan jabatan peguam negara. Oleh itu, katanya, dakwaan penyiasatan, penguatkuasaan dan pendakwaan terpilih tidak mempunyai kebenaran, palsu, tidak berasas serta berniat jahat. Oke, saudara-saudara semua, menurut Anda, adakah kenyataan Awang Hashim ini bermotifkan permusuhan politik ataupun memang bermotifkan kebenaran ataupun keadilan yang sesungguhnya? Dan pada akhirnya Anwar Ibrahim bertindak menyaman ahli parlimen ini. Anwar berkata, defendant menyedari sepenuhnya komitmen plaintiff yang dibuat kepada masyarakat umum beberapa kali mengenai hasrat dalam membasmi rasuah dan sokongan penuh terhadap kebebasan institusi penyiasatan, pendakwaan serta badan kehakiman. Defendant dengan sengaja berniat mencaci dan secara palsu menuduh plaintiff mengamalkan penyiasatan dan pendakwaan terpilih yang adalah satu kesalahan serius, sekaligus menjadikan impak dan kesan fitnah lebih teruk. Sudah pasti ini akan sedikit akan memburukkan nama Perdana Menteri. Defendant menyadari sepenuhnya perkataan fitnah akan diterbitkan di seluruh Malaysia dan dunia yang akan memburukkan lagi kerosakan kepada reputasi plaintiff. Dengan merujuk pendakwaan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan yang berdepan dua pertuduhan meminta serta menerima rasuah RM6.9 juta